Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل أسرار مشايخنا وبركاتهم سارية فينا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang saya muliakan tuan-tuan imam, pengurusi dan juga ahli atau bersama masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, tinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam ini untuk kita sambung berkenaan dengan puasa kita. Baik, buka surat 396 syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Kepada siapakah puasa itu diwajibkan? Itu kaedah dia. Yang kita maksud dengan syarat wajib ini ialah kepada siapa yang diwajibkan berpuasa. Artinya seseorang yang cukup segala syarat-syarat wajib, maka dia wajiblah berpuasa. Itu yang kita maksudkan sebagai syarat wajib berpuasa. Syarat sah berpuasa ialah seseorang yang berpuasa, dia kena ada syarat-syarat ni, barulah puasanya sah. Boleh kan? Baik, kita tengok. Puasa Ramadan jadi wajib apabila sempurnanya perkara berikut. Yang pertama, Islam. Jadi orang Islam wajib puasa? Ya, wajib puasa. Orang kafir wajib puasa? Wajib puasa. Jadi kalau kita mengaji mereka, dia ada tajuk takliful kuffar, mentaklifkan orang kufar bi furu' syariah dengan perkara berkaitan dengan hukum-hukum syariat Islam. Orang kufar wajib sembahyang, wajib. Haram minum haram. Dalam arti kata, kalau dia minum akan dikira sebagai dosa. Dia wajib sembahyang, ya wajib sembahyang. Macam mana dia wajib sembahyang sedangkan dia tak boleh sembahyang? Dan dia diwajibkan sedikit tuntutan ke atas dia tu. Orang kafir dituntut menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Tuhan yang sebenar Allah Taala kan. Cara macam mana? Cara dia kan hilangkan kekufuran tu dulu. Mengucap dua kalimat syahadat, selesai dah. Maka besok ni antara siksaan yang akan dikenakan kepada orang kafir adalah dosa tak solat, dosa tak puasa, dosa tak ikut segala perintah Allah Taala. Sedangkan perkara tu dia boleh hilangkan, dia boleh buat. Dia boleh solat, dia boleh puasa dengan cara dia hilangkan kekufuran dia tadi ni, dengan cara mengucap kalimat syahadat. Jadi bagi orang Islam, orang yang Muslim, dia wajib berpuasa. Puasa tidak diwajibkan kata orang kafir dengan makna di dunia tidak dituntut berpuasa selagi mana dia dalam kafir. Tidak dituntut untuk berpuasa, kerana puasa adalah satu cabang kemasukannya dalam Islam. Jadi tak dituntut di dunia ni, tapi dituntut di akhirat. Dalam arti kata dia akan diseksa kerana tak berpuasa dulu, kerana dia boleh menghilangkan perkara yang menghalang dia berpuasa dulu. Itulah dengan cara mengucap dua kalimat syahadat. Sebagaimana dia tidak masuk Islam, maka dia tidak, selagi mana dia tidak masuk Islam, maka tidak ada makna bagi puasanya. Dan tidak ada makna dia dituntut untuk berpuasa. Ya betul. Jadi tak ada guna dia puasa. Saya teringin nak puasa dekat acong. Acong yang tak Islam lah. Kalau acong yang Islam tak apa. Dia kata saya tak nak puasa, saya nak puasa sebab saya tengok dalam puasa ada banyak kebaikan. Dia dapatlah keuntungan dari sudut duniawi semata-mata, faedah kesihatan. Tapi tidak ada maknanya dari sudut akhirat besok. Adapun di akhirat mereka akan disiksa kerana kekafirannya dan kerana dia meninggalkan cabang-cabang Islam. Artinya apa? Dituntut lah, dituntut. Jadi dia dituntut supaya menghilangkan kekufuran tu. Bila dia tak kufur, maka dia boleh buat segala benda-benda tersebut.
Kita tak boleh kata kepada orang Cina, maksud yang kata tak wajib sini ni, kita tak boleh tangkap. Kan dalam enactment syariah yang diumumkan oleh Datuk apa tu, Jabatan Agama Islam Perak, sesiapa yang tak berpuasa, makan, minum ataupun hisap rokok di hadapan khalayak ramai, itu akan dikenakan hukuman kan? Boleh dikenakan hukuman di bawah jenayah syariah dan sebagainya tu. Jadi kalau kita tengok seorang Cina ataupun orang Cina, bukanlah Cina bangsa Arab, orang yang bukan agama Islam lah, Buddha ke Kristian ke dan sebagainya, yang dia isap rokok ataupun dia makan ke minum ke di tepi jalan, kita nampak, ketika itu kita tak boleh tangkap dia. Dalam arti kata hang wajib juga untuk berpuasa walaupun hang bukan orang Islam, ada tak boleh. Ini yang dimaksudkan puasa hanya dituntut, diwajibkan kepada orang Islam. Yang kedua, taklif. Maksud taklif ialah orang Islam itu telah berakal dan baligh. Ini taklif nak. Jadi kalau kita nak kenal seorang yang mukallaf tu, dia yang pertama dia berakal, yang kedua dia baligh, maka dia dikira sebagai mukallaf lah. Sampai dakwah sekarang ni dikira semua sampai dah dakwah Islam. Boleh dikatakan hampir seluruh pelosok dunia lah, kecuali lah yang duduk di ujung-ujung sangat kot, yang tak tahu, yang tak bercampur dengan dunia luar, dia hanya dunia dia semata-mata. Tapi kalau selagi mana sampai internet, sampai telefon, ada ni orang sampailah Islam kepada dunia tersebut. Jadi syarat taklif 3. Yang pertama berakal, yang kedua baligh, yang ketiga sampai kepadanya dakwah Islam. Artinya dia Muslim lah ni, Muslim. Bila dia orang Islam dan dia berakal, dia baligh, maka ketika itu kita katakan dia mukallaf. Artinya apa? Tubuh badan dia dan juga pemikiran dia sudah bersedia untuk menerima bebanan syarak. Itu yang dimaksud sebagai mukallaf. Dia sudah bersedia dari sudut fizikal dan juga mental dia untuk menerima bebanan syarak. Apa bebanan syarak? Perintah dan larangan tu lah. Buat itu, tinggalkan ini. Buat solat, lakukan puasa, buat ibadat haji bagi yang kemampuan dan sebagainya, dan tinggalkan zina, tinggalkan minum arak, tinggalkan benda-benda yang diharapkan. Itu yang dimaksudkan bebanan syarak tadi ni, perintah dan larangan. Sekiranya hilang salah satu daripada dua sifat ini, maka jatuhlah daripada sifat taklif. Dia tak baligh. Kanak-kanak tak wajib puasa, tak wajib puasa pada kanak-kanak, tapi ayah dia wajib untuk melatih anak itu berpuasa sedari umur 7 tahun. 7 tahun suruh dia puasa, ajak dia puasa. Bukan paksa kan, suruh, ajak. Jadi besok kita bangun sok, dia pun bangun lah. Mana sok ni? Ni nasi, bukan sok ni. Dia nak makan sok. Inilah dia panggil makan sahur ni. Jadi besok kita puasa. Dia larat tahan sampai pukul 10 pagi lah. Dia tu tak larat dah, tak larat dah. Okey, bagi dia buka. Jangan kita paksa dia di luar untuk kemampuan dia. Jadi larat tahan sikit lagi dah. Bolehlah sikit lagi, ke 12 lagi dia buka. Okey, tak apa. Contohlah, hidung, jaga-jaga ke 3 petang. Tak lapar, balik dia pergi dah nak maghrib dah. Tak apa, sebenarnya. Tapi kalau dia memang tak mampu, jangan dipaksa. Kita nak latih dia sikit. Sebab ada orang salah, tuan-tuan, ada orang salah. Macam mana yang kita salah tadi ni? Dia paksa anak kecil, suruh juga anak tu berpuasa walaupun anak tu tak mampu. Jangan paksa dia. Kita ajak, kita suruh. Kalau dia tak mampu, okey, kita bagi peluang untuk dia berbuka. Okey, besok kita naikkan sikit waktu dia, sedikit demi sedikit. Wajib mak ayah ajak, suruh, tu wajib umur 7 tahun. Bukan wajib pada anak, wajib pada ayah tu. Adik besok kita puasa, adik tak mau puasa. Tak apa. Bahawa kita dah suruh, kita dah ajak, tanggungjawab kita. Kita cuba latih dia, dia minta nak minum, kita tahan sat. Sebab awal lagi, dia tengok dia pun gagah lagi, kuat lagi. Tapi kalau nampak tak lambat dah, letih dah, nampak dia memang tak mampu tahan, okey, kita bagi kebenaran dia buka. Kita latih dia sikit-sikit. Suatu umur 10 tahun, kalau dia tak mau, kita boleh tibai dia. Artinya diancam dengan rotan, maksudnya macam solat juga lah ketika dia tak mau puasa.
sebagai untuk latihan, untuk biasakan dia tadi. Itu kadang-kadang orang yang gila, orang gila tak boleh nak solat tuan-tuan, tak ada apa dah. Apabila jatuh sifat taklif, maka dia tidak dituntut sedikit pun melaksanakan tugas-tugas keagamaan. Jadi tak wajib katanya apa pun. Jadi apa yang dia buat semuanya tak dikira sebagai dosa. Selagi dia tu kanak-kanak belum balik, ataupun dia terhilangkan apa benda yang dia buat, atau dia bunuh sekalipun, itu tidak akan dikira sebagai dosa. Tetapi wali dia wajib bertanggungjawab lah. Kalau dia bunuh orang, wali dia dah kena bayar ganti rugi diat tu. Kalau dia pecahkan harta milik orang, wali dia lah yang kena bertanggungjawab tu untuk bayar balik. Anak kecil kita yang belum balik 10 tahun umur, cerdik tak? Cerdik dah, 10 tahun pandai dah. Dia pegang pisau ke paku ke, dia tarik kereta jiran kita. Oh, kereta BMW boleh 7 siri, mana hitam ni lah. Panjang-panjang, dia depan, dia belakang, keliling. Dia kata, adik lukis, dia kata. Elok lukis aku nak bayar RM1,000 tak tahu. Kereta pulak nak bayar tu. Okey, tak. Habis dia banyak kita pakai baju raya atau tidak punya. Dalilnya ialah hadis daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Rufi'al qalam 'an thalathatin." Maksud diangkat qalam. Maksudnya apa? Diangkat taklif tu. Qalam tu pen, kinayah, kiasan kepada tidak dicatat kesalahan dia buat sendiri, tak dicatat dosa kepada 3 orang. Yang pertama, an-naim hatta yastatiza, orang yang tidur sampailah dia bangun. Jadi orang yang tidur tak ada salah apa. Tidur dengan tidur tu bergolek-golek, tindih orang lain, mati orang tu. Dosa tak dosa lah. Sebab dia tidur kan. Wa 'alis sabi hatta yahtalif, kanak-kanak sampailah kanak-kanak tu balik bermimpi. Wa 'anil majnun, dan daripada orang gila sampailah dia berakal. Ini 3 golongan manusia yang tidak dikira sebagai mukallaf. 2. Yang ketiga, tiada keuzuran yang menghalangnya berpuasa atau mengharuskannya berbuka. Jadi ada ni syarat ketiga. Orang tu wajib puasa kalau dia tidak ada keuzuran yang menghalangnya berpuasa ataupun yang mengharusnya berbuka. Yang halang puasa apa dia tengok? Keuzuran yang menghalang berpuasa ialah berada keadaan haid dan nifas pada mana-mana bahagian waktu siang. Jadi orang perempuan yang haid dan nifas tak wajib berpuasa. Haram dia puasa. Jadi kalau dia tak puasa, dapat pahala. Buat soalan. Siapakah orang yang tidak berpuasa, makan di siang hari, kan? Dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita haid dan nifas. Kalau dia tak makan, tak apa, dia tak mau makan kerana dia tak mau, ataupun kita tak menghormati dan memuliakan siang Ramadan. Okey, tak apa. Dia tak mau makan, tak mau makan depan orang ramailah. Adapun dia tak lapar, tak apa saja tak mau makan. Tapi kalau dia tak mau makan dengan niat puasa, itu berharam. Dengan salah faham kan? Orang perempuan yang makan, kita tanya lah, kalau kami tak mau makan boleh tak? Boleh, tapi bukan dengan niat untuk berpuasa. Tak mau makan kerana tak rasa lapar, dan memang tak tahu yang nak makan. Gitu, tak apa. Dan niat satu lagi, tidak makan kerana ada. Ingat, niat tidak berpuasa. Tidak berpuasa, niat tidak berpuasa kerana menjunjung perintah Allah Ta'ala yang mengharamkan wanita haid dan nifas berpuasa. Silakan, tak ada masalah ketika itu. Tapi kalau dia tidak mau makan kerana niat berpuasa, ketika itu baru haram. Yang satu, sama. Jadi orang ini tak wajib puasa. Yang kedua, pengsan atau gila sepanjang hari. Ini keuzuran juga. Pengsan atau gila sepanjang hari. Sekiranya dia sedar pada waktu siang walaupun 1 saat, maka hilanglah keuzuran dan dia wajib menahan diri untuk baki hari tersebut. Jadi sepanjang hari maksudnya apa? Daripada awal sampai habis kan? Nanti dia bersudah sepanjang hari. Jadi kalau dia sedar sebelum berbuka puasa dan sebagainya, maka dia wajib berpuasa lah. Sebab pada hari itu dia wajib tahan diri. Kan ada orang jenis macam ni, aksiden ke, sakit ke, apa ke, hospital, dia tak sedar malam, tak sedar otak, kedang dia jaga. Hari yang kelima berpuasa, dia jaga dah. Dia dah sedar dah, daripada koma dan sebagainya. Sampai ketika tu dia dah boleh berpuasa. Sebab dia hilang kan keuzuran dia tadi. Ni dua benda
yang menghalang puasa. Keuduran yang mengharuskan berbuka puasa ialah sakit. Sakit yang mendatangkan mudarat yang besar ataupun kesakitan yang kebimbangan yang amat dahsyat pada orang berpuasa. Jika penyakitnya itu menjadi semakin teruk ataupun kesakitan itu semakin dahsyat jika dia berpuasa, dan dia bimbang dia akan mati sekiranya dia meneruskan puasanya, maka pada waktu itu dia wajib berbuka. Jadi orang yang sakit ni dia dah banyak hal dan keadaan. Tengok baliklah. Kita boleh cek, kita boleh periksa diri kita dan kita sendiri yang tahu. Sakit kepala sikit je, tapi orang berlaku ni begini-begini. Itu bau. Jadi kita kena jujur ke diri kita. Luka ujung jari je pun dah dicicuk jarum tadi ni waktu nak balik hutang. Oh sakit ni sikit, nak buka puasa tak rasa sakit. Dah. Sakit yang mengharuskan berbuka ialah sakit yang kalau dia berpuasa akan memudaratkan diri dia. Atau kalau dia puasa, penyakit itu makin jadi lebih teruk lagi. Doktor dah bagi tahu, doktor kata 2 orang doktor muslim kata pakcik jangan puasa kan. Pakcik kena makan ubat. Kalau pakcik puasa, penyakit pakcik makin lebih teruk, jadi dia makin mudarat lagi. Kemungkinan boleh membahayakan kesihatan pakcik. Jadi ketika tu dia ada sakit yang mengharuskan dia buka. Kalau sampai boleh bawa pada mati, ketika itu wajib dia berbuka ketika tersebut. Beza lah. Ada wajib, ada yang harus. Jadi kalau sakit yang mudarat dia tu dia memang tak mampu tahan, harus dia buka ketika tersebut. Yang kedua, musafir yang jauh, yang tidak kurang dari 83 km. Ini maksudnya dua marhalah ni, orang musafir ni. Cakap musafir sikit-sikit 40-50 tak kira nak. Musafir maksudnya musafir yang membolehkan dia jamak dan masa solat. Orang-orang ni dia ambil 83 km, ada 83, ada 81, dia pulang kepada silap melama lah. Lebih kurang lah, dia perbezaan tu lebih kurang dia sebut. Jadi kalau dengan kiraan kita hari ni lebih kurang 83 km, maka dia sudah boleh jamak dan qasar. Maka orang yang musafir dah waktu tersebut harus buka, bukan wajib dah, harus. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu berpuasa lebih baik. Kita pergi musafir ke mana? Daripada Kedah kita balik ke rumah kita, kampung kita di Johor. Itu jauh lebih daripada 2 km, 2 marhalah dah. Sampai ke 4-5 marhalah dah kita jalan dari ni. Jauh. Tapi rasa letih dah. Kita rasa letih. Cuma kita rasa taklah memudaratkan kita. Kita masih mampu untuk berpuasa. Kita pula naik kereta yang agak selesa. Tak Q7 dah. Turbo lagi kan. Duduk dalam kereta pun ada aircon dan sebagainya. So tak ada letih apa-apa. Cuma letih dalam perjalanan yang agak jauh sahaja. Cuma tak memudaratkan kita. Nak buka boleh? Boleh tak ada. Tak rasa letih apa-apa Ustaz? Boleh buka? Boleh, harus. Syarat kaitkan keharusan berbuka puasa tu bukan dengan sebab letih ke mudarat tak. Dia kaitkan dengan sebab musafir. Sesiapa saja yang bermusafir lebih daripada 2 marhalah tadi ni, 83 km dan ke atas, maka dia harus berbuka hukum dia. Sama ada mudarat ataupun tidak mudarat. Jangan terkejut tengok orang PRNA di mana pekan. Salah makan depan orang ramai. Tapi nak kata salah pun tak juga semua orang musafir tau. Jadi kes semua makan, kes habis lega. Tengok makan roti dah. Tak pasal lah. Saya main dekat KL ni. Oh ya Allah, kita tahu lah. Dia jauh kan. Sama macam saya pernah buka juga. Harus. Walaupun tak letih. Walaupun tak letih. Tak pasal. Tak pasal. Ini yang berlaku dekat orang bertanya Imam Abu Hanifah. Dia kata, Tuan Imam, saya bersumpah wallahi, dia kata, saya nak setuburi isteri saya siang Ramadan. Tak kegila orang ni. Kalau dia sebut isteri dia siang Ramadan, kena tibaran. Kalau dia tak setubuh, dia kata isteri saya tercerai. Dia sebut dah, wallahi, saya nak sebut isteri saya siang Ramadan. Kalau tidak, isteri saya tercerai. Nampak macam mana? Apa ni buat? Senang tau. Gampang. Macam mana cara dia? Bawa isteri kamu musafir, pergi ke staff. Duduk di holiday villa ke apa-apa. Kemudian patah balik. Waktu tu di siang Ramadan, setubuhilah isteri kamu. Harus dah kita musafir. Orang musafir boleh buka puasa, bila boleh buka puasa, dia boleh buat benda-benda yang dilarang waktu siang Ramadan. Tak ada masalah. Pandai pun ni buat.
Kita sangat-sangat memerlukan orang yang boleh buat dalam sekarang ni. Pasal banyak sangat masalah berlaku. Terjalan tak jumpa. Jadi yang harusnya adalah musafir jarak 2 marhalah. Sama ada mudarat tak mudarat, boleh buka taraf dalam tu. Jangan salah faham kan. Sebab ada orang kata, oh kita menyampaikan yang mudarat. Macam ada orang yang pergi musafir di sini, pergi ke Kelantan. Dia tak mau jamak masa semayang. Pasal apa? Pasal dia kata setiap tempat ada masjid, ada tempat berhenti dan sebagainya. RNR semua ada. Boleh semayang senang. Masjid kiri kanan jalan di Kelantan tadi ni. Tunggu lah. Bukan di Kelantan, semua tempat semua masjid dah. Ada masalah. Kenapa jamak masa apa? Dah. Cara kaitkan jamak dan masa semayang tu dengan safar yang melebihi 2 marhalah tadi, 83 km dan ke atas. Dia tak kait dengan masalah susah, senang, mudarat ke tak. Jangan salah faham kan. Jadi boleh buka puasa, boleh jamak dan puasa. Tapi syarak kata dalam kes puasa, wa antasumu, bahawa kamu berpuasa bagi orang yang sakit tapi dia mampu berpuasa, tak mudarat diri dia. Bagi orang yang musafir dan dia mampu berpuasa, itu lebih baik daripada dia berbuka. Adapun orang yang musafir, untuk sembahyang lebih baik dia ambil dengan jamak dan qasar. Daripada dia sembahyang sempurna dan tamam. Lainlah kalau tiap-tiap hari musafir lah. Contoh lainlah pula. Mengenai seorang yang berpuasa pada waktu siang paginya dia bermukim. Kemudian dia bermusafir pada waktu siang, maka dia tidak dibenarkan berbuka. Baik. Yang dimaksudkan musafir yang boleh buka, kita minta maaf nanti. Yang dimaksudkan musafir yang boleh berbuka tadi ini ialah musafir yang dia bermusafir bila masuk awal puasa, dia sedang musafir. Boleh faham tak? Orang yang boleh tinggal sembahyang Jumaat ialah orang yang bermusafir 2 marhalah. Tahu tak? Orang yang boleh tinggal sembahyang Jumaat ialah orang yang musafir 2 marhalah. Dengan syarat dia masuk musafir itu sebelum hari Jumaat. Sebelum terbit fajar, sebelum subuh, sebelum pukul 5 tu, 5.45, pukul 5.30 tadi ni, dia dah keluar daripada kawasan tempat tinggal dia. Jadi bila masuk subuh, dia dah musafir dah. Yang tu yang boleh tinggal sembahyang Jumaat. Tapi kalau dia musafir pukul 6 pagi, tak boleh dah. Tak boleh tinggal Jumaat, dia wajib Jumaat. Sebab dia keluar musafir selepas daripada Jumaat. Macam tu juga dengan orang yang berpuasa. Orang musafir yang harus buka puasa ialah orang yang musafir. Dia ketika mana masuk puasa, dia dah musafir. Artinya terbit fajar subuh tu, dia dah musafir dah. Kalau kata dia musafir sebelum lepas subuh, maka dia tidak boleh mengambil dengan rukhsah tadi ni. Sebab apa? Sebab terimpun padanya 2 keadaan. Yang pertama keadaan dia bermukim, yang kedua keadaan dia bermusafir. Dia syaratnya ialah bila masuk subuh, kita dah keluar masa subuh. Itu baru dia boleh berbuka puasa. Jadi kita keluar pergi rumah, kita mula keluar nak balik kampung pukul 5 pagi subuh. Nampak tak? Jadi bila masuk subuh, kita duduk mana? Kita duduk di kita duduk kat di Pantai Rompeh ke, kita duduk dekat Bidor ke, kita dah keluar jauh daripada kawasan kita tadi ni. Jadi waktu tu bila masuk subuh, kita dah dalam musafir dah. Barulah boleh dikatakan kita ni musafir yang harus buka puasa. Kalau waktu azan subuh Allahu Akbar, baru kita dah masuk barang-barang kita, baru nak keluar, itu tak boleh. Sebab ketika masuk subuh, kita bermukim di tempat kita ni. Jadi terimpun antara mukim dengan safar. Dan kita ada kaedah idza ijtama'al halal wal haram. Bila berimpun antara yang halal dengan yang haram, ghuliban haramu, maka akan dimenangkan yang haram. Itu yang jadi campur daging babi dengan daging kambing tu. Sama lah macam ni. Ini kaedahnya idza ijtama'a as-safaru wal muqimu. Idza ijtama'a as-safaru wal iqamatu. Bila berimpun antara safar dengan iqamah, kita nampak macam mana kita akan menangkan yang iqamah, kita ambil yang lebih berat. Contoh kita ambil semayang. Kita semayang jamak contohnya, dan qasar lah, kita buat qasar kita. Semayang zuhur 2 rakaat, kita ambil hukum qasar lah ni sebab kita musafir. Okay, waktu kita duduk tahiyat akhir yang kedua, rakaat pertama, rakaat kedua. Duduk rakaat kedua, tiba-tiba kenderaan yang kita naik tadi dah sampai ke kampung kita dah.
ulang kan. Mana ada kereta api juga, kereta tukang ke semua duduk di kampung kita. Kita buat contoh aja. Sampai ke kampung kita dah. Di saat kita nak bagi salam tu, innaka hamidun majid, tiba-tiba kereta api kita naik tu ataupun kapal pilot kita sampai di kampung kita dah. Belum bagi salam. Waktu kita mula semayang tadi ni, kita dah keadaan sampai. Sebelum kita bagi salam, kita dah bermukif. Waktu tu kita wajib naik tambah lagi 2 rakaat. Sebab apa? Sebab kita mesti ambil hukum mukif ketika tersebut. Kita berhimpun antara Safa dengan mukif. Macam tu keadaan orang tadi ni. Dia masuk di awal puasa tu, hari puasa. Awal puasa di mana? Tu terbit panjang tak? Tu awal puasa. Awal puasa kita bermukif, kemudian kita musafir. Maka terhimpun antara mukif dengan musafir. Kita ambil hukum mukif. Hukum mukif wajib berpuasa. Kita fikir elok hari ni. Kita tolak ke Allah. Kita tolak lepas subuh ke 7 pagi kita kata keluar. Tak boleh kita buka puasa. Sampai di KL kita puasa. Besoknya besok kita boleh tak puasa. Lusa kita nak balik. Kita ni 3 hari je tuan-tuan. Musafir lah. Nampak tak? Jadi hari ni kita puasa penuh. Besok kita duduk KL, kita pergi seminar ke, kursus ke apa, kita buka puasa. Sambil orang kursus kita seorang daripada pihak lain, orang KL. Kau yang tak puasa ke? Aku musafir, musafir. Jadi kita nak musafir, boleh ketiga tu. Nampak tak? Sebab apa? Sebab bila masuk subuh hari kedua, kita akan duduk di KL sebagai musafir dan ketiga tu. Ini maksudnya ni. Mengenai seorang yang berpuasa pada waktu paginya, dia bermukif. Waktu pagi dia mukif. Kemudian dia musafir pada waktu siang. Siang tu lepas subuh lah maksudnya. Maka dia tidak dibenarkan berbuka. Sebab terhimpun. Dalil kedua-dua